بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu semula pada malam ini untuk kita menyambung program kita, iaitu dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini kita dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sepanjang usia kita. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu daripada amal soleh yang merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan kemuncak bukti kecintaan seseorang kepada Nabi SAW dengan mencontohi, menjadikan Nabi SAW sebagai teladan di dalam khususnya bab beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita kesemuanya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini merupakan prinsip dasar, kaedah pokok tentang kewajipan seorang mukmin. Bukti bahawa dia cinta pada Allah, wajib dia mengikuti Nabi SAW dalam urusan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan agama, iaitu ibadah. Maka natijahnya apa? Mereka akan mendapat kecintaan daripada Allah dan mendapat keampunan daripada Allah. Maka barang siapa yang meraih kecintaan dan keampunan daripada Allah, maka berbahagialah hidupnya penuh dengan keberkahan di dunia, dan dia meraih keberuntungan, kemuncak di negeri akhirat, dengan nanti dia dapat dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan 4 kelompok lain, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solehin di dalam syurga Firdaus. Semoga kita termasuk di dalam kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi menuntut ilmu dalam bab ini merupakan wasilah yang paling utama. Baik, untuk malam ini kita akan memasuki bab yang seterusnya, iaitu bab baru, bab yang kedua. Bab yang kedua, di mana sebelum ini kita telah selesai mengambil faedah daripada bab yang pertama, iaitu bab yang menjelaskan tentang bab yang pertama berkaitan dengan apa? Bab yang pertama telah berlalu penjelasannya, iaitu prinsip-prinsip setiap Muslim dalam mengisi aktiviti hari demi hari. Sekarang kita akan masuk bab yang kedua, iaitu menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap Muslim. Ini diletakkan pada tajuk khusus kerana dia merupakan kewajipan seorang Muslim sepanjang usianya sehinggalah dia mati. Baik, menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap Muslim. Rujuk pada muka surat 45.
bagi yang memiliki kitab. Bagi sesiapa yang belum masih memiliki kitab dan mengikuti kuliah ini, maka berusahalah untuk memiliki kitab. Kerana di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah memiliki kitab. Dengan adanya kitab, maka itu merupakan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Baik. Berkata pengarang hafizahullah taala, seorang muslim tidak akan dapat melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Jadi di sini ada beberapa perkataan yang penting, keyword, yaitu seseorang muslim tak akan dapat melaksanakan agamanya dengan benar kecuali, iaitu syaratnya belajar Islam yang benar. Bagaimana kita nak tahu Islam yang kita pelajari itu adalah Islam yang benar? Yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Agama itu kita faham dari siapa? Menerusi orang yang paling faham, yaitu Nabi SAW. Dan sesudah Nabi SAW yang paling faham siapa? Yaitu generasi salafus soleh, yang terdiri daripada para sahabat Nabi SAW, para tabi' dan juga tabi'in. Maknanya Nabi SAW menjadi guru yang pertama, para sahabat menjadi murid yang pertama. Kemudian pada masa yang sama para sahabat radhiyallahu anhum menjadi guru yang pertama kepada para tabi'in. Dan para tabi'in merupakan pelajar yang pertama untuk para sahabat Nabi SAW, dan mereka merupakan guru yang pertama untuk para tabi' dan tabi'in sehingga hari ini. Jadi sanad atau silsilah rangkaian menuntut ilmu itu tidak terputus. Tentunya dari Al-Quran sambung menyambung sanadnya sampai ke hari ini, terpelihara. Begitu juga tentang hadis-hadis Nabi SAW, sanadnya terpelihara sampai ke hari ini. Begitulah Allah Ta'ala telah memuliakan agama ini, kerana agama ini dijaga dan dijamin ketulinannya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah amanahkan, tugaskan kepada sekelompok daripada hamba-hambanya, iaitu mereka para ulama Rabbani yang berjalan di atas manhaj para salafus soleh. Memberikan faedah kenyataan ini, apabila kita ingin menuntut ilmu yang benar, maka carilah guru yang Rabbani yang berjalan di atas jalannya, yaitu di atas manhaj salafus soleh. Bagaimana untuk mengenali mereka itu? Yaitu majlis mereka prinsipnya adalah berpandukan qala Allah wa qala Rasul, dan menjelaskannya sebagaimana yang mereka warisi daripada pendahulu mereka sampai bersambung sanadnya pada Nabi SAW. Sebab itu ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalah. Mashghalah. Seluruh ilmu selain daripada Al-Quran hanyalah menyibukkan. Illa al-haditha wa illa al-fiqhu wa illa al-fiqha fid din. Kecuali ilmu hadis dan fiqh dalam rangka kita memahami ilmu, memahami agama. Jadi seutama-utama ilmu adalah ilmu apa? Yang datang daripada Al-Quran, yang memuatkan pokok-pokok seluruh ilmu, dari jurusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan pelbagai lagi ilmu yang datang daripadanya. Semuanya ada di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW sebagai perincian, penjelasan, penambahan. Dan juga ilmu fiqh, ilmu berkaitan bagaimana untuk beribadah kepada Allah, bermula daripada taharah, yang terdiri daripada bab mandi wajib, bab berwudu, bertayamum, mendirikan solat, melaksanakan puasa, haji, zakat dan pelbagai lagi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah lagi, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang tercantum di dalamnya adalah qala, qala Allah, dan haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Dua, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun selain daripada itu hanyalah was-was bisikan syaitan. Jadi jangan kita sia-siakan umur kita dalam menuntut sesuatu yang bukan dari kedua-dua ini. Jangan usia kita itu didominasi selain daripada kedua-dua ilmu ini.
Jika tidak, maka usia kita dipersia-siakan. Habis masa sepanjang usia menuntut ilmu yang sia-sia. Jadi jangan lupa, kewajipan kita adalah, hidup kita adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan dua perkara ini. Baik. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Kerana Nabi SAW diutuskan dengan membawa ilmu dan amal soleh. Jadi Islam ini dia tegak atas ilmu dan amal. Jadi menunjukkan apa saja amal ibadah yang kita lakukan hendaklah didasari ilmu. Ya, ilmu yang sahih, ilmu yang soreh, ilmu yang pasti, ilmu yang datang daripada Nabi SAW, sumbernya, tidak selainnya. Ya, Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surah At-Taubah, ya, ayat yang ke-33. Jadi al-ustaz kita membawakan dalil. Jadi indahnya buku ini, dan begitulah manhaj. Mana-mana kita buka buku yang berjalan di atas manhaj pemahaman salafus soleh, syarat kaya dengan dalil. Statement kenyataan datangkan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Jadi yang dimaksudkan dengan al-huda di dalam ayat ini, iaitu petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, al-huda salah satu maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kerana ilmu itu ada dua jenis. Satu ilmu yang bermanfaat, satu lagi ilmu yang tidak bermanfaat, iaitu mendatangkan mudarat. Sama ada, dan ilmu itu dibahagi pada dua pula, iaitu ilmu yang berkaitan dengan urusan agama dan ilmu yang berkaitan dengan urusan apa? Dunia. Ya, dua ilmu ini. Ya, dan dua ini memiliki timbangan keutamaan yang sangat berbeza. Yang didahulukan ilmu mana? Ilmu agama. Adapun ilmu dunia, dia hanya jadi fardu kifayah. Ilmu agama dia jadi fardu ain selama-lamanya. Ya, yang menjadi dasar tegaknya kewajipan dilaksanakan. Itu namanya fardu ain. Ya, adapun sebagai tambahan sokongan, itu adalah dipanggil fardu kifayah. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, fardu ain. Dan yang dimaksudkan dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Jadi konteks ayat ini yang dimaksudkan al-huda dan wadinil haq adalah yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Jadi ilmu yang bermanfaat apa? Apakah ilmu yang bermanfaat? Yang disebut tadi dalam syair itu oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kullul ulumi wa siwal Qur'ani, siwal Qur'an masyghalah illa haditha wa illa al-fiqha fi din. Baik. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Ini juga merupakan penerangan yang dasar. Ya, apabila seseorang memahami bahawa tugas Nabi SAW adalah menerangkan dengan jelas. Ilmu yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Dan ilmu itu tidak ada satu pun yang tersembunyi, yang dirahsiakan oleh Nabi SAW. Ya, semua ilmu itu disampaikan secara sempurna. Ya, yaitu menurut siapa? Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Maka apa-apa ilmu yang berkaitan dengan ya ma'rifatullah yang keluar daripada dua sumber ini, maka ilmu itu adalah ilmu yang tertolak. Contoh, ilmu yang paling berbahaya adalah ilmu daripada kelompok batiniyah. Ya. Kalau kita lihat seruan dan ajakan mereka itu langsung tidak datang daripada Quran dan hadis. Semua datang daripada akalan-akalan mereka, hawa nafsu mereka, sehingga mereka menafsirkan ayat-ayat Quran sewenang-wenangnya. Ya, sungguh membinasakan mereka ini. Ya. Di zaman ini mereka banyak berleluasa. Yang malang sekali tidak diambil tindakan. Sungguh menakjubkannya.
Ya, para ahli agama berkewajipan. Sesungguhnya mereka yang memiliki otoriti, mereka akan didakwa nanti di dunia akhirat. Membiarkan kelompok sesat ini menyesatkan umat. Ramai pengikut mereka itu, gerakan batiniah ni. Ya, gerakan yang mengatakan bahawa apa? Allah itu ada pada diri kita. Ya, Allah itu adalah kita, last sekali. Ya, nak kenal Allah, kenal kita. Maka kenallah Allah. Allah itu tak perlu dicari, dia berada di diri kita. Masya Allah. Inilah dia kelompok nanti yang akan membawa ke ya, ajaran wahdatul wujud, aliran kebatinan yang kufur ajarannya. Islam berlepas diri daripada ajaran seperti itu. Slogan utama mereka adalah ilmu mengenal diri, ilmu hakikat, ilmu untuk menjadi insan kamil. Ini semua terminologi mereka tidak akan ditemui dalam Quran dan hadis. Seenak-enaknya saja mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut logika akal mereka yang rosak. Ya, sungguh, ini sungguh berbahaya. Baik, sebab itu barang siapa yang inginkan keselamatan, yang inginkan pengenalan kepada Allah dengan benar, maka baca saja Al-Quran, baca saja hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka pasti dia akan selamat dan tak tersesatkan. Mengenali Allah dari segi nama-namanya yang maha indah, mengenali sifat-sifatnya yang maha agung. Ya, af'al Allah, segala perbuatan Allah yang boleh kita lihat, yang boleh kita rasa, yang boleh kita sentuh, yang boleh kita experience. Betul kan? Ya, serta memerintahkan untuk melakukan segala yang bermanfaat bagi hati, roh dan jasad. Beliau SAW menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata kerana Allah. Ya, mencintainya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik dan melakukan amal soleh. Ya, beliau SAW melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan dan kehidupan dunia dan akhirat. Semua ni tersimpul dalam ayat, iaitu ayat yang kedua dalam surah Al-Jumu'ah. Baca Sofian Rahman. Walladhi. Dah dengar. Baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim Syakir standby. Translate. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين, dialah yang diutuskan. Walladhi ba'atha fil ummiyin, yang diutuskan kepada Baca dengar. Buat lagi sekali. Walladhi ba'atha fil ummiyyin. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum, dialah yang diutuskan. Allah lah yang mengutuskan. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin, Rasul yang ummi. Allah lah yang mengutuskan seorang rasul yang ummi. Yatlu 'alaihim ayatihi, bacakan. yang mana Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Allah SWT. Betul. Wa yuzakkihim, dan memberikan mereka penerangan dan memandaikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul tersebut mengajar mereka akan kitab Allah. Wal hikmah. Wal hikmah iaitu sunnah. Jadi ada berapa tugas Nabi SAW di sini? Berapa? Membacakan, mensucikan, mengajar. Yatlu 'alaihim Dengan apa? ayatihi, Al-Quran dan hikmah, sunnah. As-Sunnah, Al-Hikmah. Al-Hikmah. Betul. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya dengan 3 perkara. Pertama, membacakan. Read. Let them dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengar dulu. Kemudian mensucikan jiwa mereka, membersihkan, tazkiyatun nafs, dan mengajar mereka. Tu. Sebab itu Nabi SAW adalah seorang murabbi, seorang muallim, Rasul. Baik, kembali. Jadi
Apa yang dipaparkan di sini kembali kepada 3 perkara yang menjadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, iaitu mengajarkan tentang agama. Perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan perkara-perkara yang hendaklah dijauhi. Jangan terjatuh ke dalamnya. Baik. Cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu. Jalan untuk dapat hidayah. Apa makna hidayah? Iaitu petunjuk. Ya, apa makna petunjuk? Iaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Al-Huda. Jadi Al-Quran itu seluruhnya adalah Al-Huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Innal huda hudallah. Ya, ini adalah Al-Quran adalah petunjuk. Jadi kalau nak dapat petunjuk, maka hendaklah akrab dengan Al-Quranul Karim, bukan kalam-kalam manusia. Baik. Ya, untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah, tak lain dan bukan menerusi menuntut ilmu. Sebab ilmu nanti akan jadi perisai yang akan membawanya kepada hidayah dan akan menjadikan pemiliknya sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ada ilmu, seseorang itu akan memiliki kemampuan untuk yang pertama membezakan yang hak dan yang batil. Contoh, ketika sedang mengajar, seorang ustaz sedang mengajar, dia boleh membezakan apa yang disampaikan ustaz ini benar atau tidak, dengan syarat dia telah memiliki ilmu tentang perkara tersebut. Contoh, bila seorang ustaz itu membacakan ayat Al-Quran dan dia huraikan, oh, maka benar huraiannya muafakah dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, ketika dia membacakan hadis-hadis Nabi SAW, oh, dia mengetahui hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada pada Sahih Bukhari, ada pada Sahih Muslim dan selainnya. Ya, ketika seorang itu mengajak kepada Allah dengan mentaati perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, oh, ini benar, ini memang ada di dalam ajaran Nabi SAW. Ketika orang mengajak untuk mengenal ilmu rahsia diri, ya, sampai ke puncaknya, Allah itu kita itu Allah, terangkat seluruh kewajipan, tahu ini ilmu yang batil, ilmu yang sesat, ilmu yang membawa pemiliknya ke neraka. Sebab apa? Sebab menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan apa yang didatangkan melalui Quran. Ini penting, khususnya kita hidup di zaman sekarang di mana ramai sekali orang-orang yang di antara mereka itu mengajak kepada kebatilan, yang pada mereka dianggap sebagai kebenaran. Lahir tokoh-tokoh mereka, bahkan kemuncaknya ada di antara mereka mengaku mendapat pelbagai ilmu laduni. Tak payah belajar. Saya ni alim ni, saya banyak ilmu, saya tak menuntut ilmu, tiba-tiba sederap sekali masuk dalam badan saya. Dengan itu saya mengajar ke sana kemari. Sebab kita tahu tanda ilmu laduni itu benar atau tidak, tengok apa yang disampaikan. Ya, majoriti keseluruhannya berdasarkan akal, hawa nafsu dan kebodohannya dalam menafsirkan ayat-ayat mengikut pemahaman akalnya yang tidak berdasarkan nakal. Maka selamatlah. Dan betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kesesatan mereka itu. Kemudian dapat membezakan antara tauhid dan syirik. Ini perkara yang penting setelah mengetahui hak dan batil secara global. Khususnya tahu ini tauhid, ini syirik. Betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia tak tahu ini syirik akbar, ini syirik asghar. Ya, semuanya adalah boleh bagi dia. Ya. Tauhid, dia tak tahu ini adalah tauhid atau tidak. Ya. Dan begitulah sunnah dan bid'ah. Ya, kita hidup di zaman di mana bercampur baur di antara sunnah bid'ah. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Ya, di zaman kita banyak sunnah yang mati, yang hidup adalah bid'ah. Amalan yang terang-terang yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mudah dilakukan, seperti contoh kita sering sebut, keluar rumah, masuk rumah, pakai kasut, tanggal kasut, naik turun bukit, dengar hujan, dengar buruh di langit, angin bertiup kencang, dengar kokokan ayam, dan berbagai lagi. Yang itu dia seolah-olah tak pernah tahu pun ada rupanya sunnah Nabi SAW. Sebab itulah penting mukadimah ini, kerana nanti pada bab yang keempat sampai yang terakhir kita mula akan diperkenalkan oleh pengarang terhadap hampir seluruh
ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita dapat berjalan sesuai muwafaqah, saling tak tumpah, mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini ya semuanya didasari ya dengan dalil-dalil hadis yang sangat banyak. Setiap amalan didatangkan hadis, didatangkan ayat Al-Quran yang berkaitan. Masya Allah. Jadi selamat tak kita? Selamat kerana sumbernya adalah otentik, kitabnya adalah reliable. Ya, jangan kita kadang-kadang orang tertipu dengan kitab. Dia asal beli kitab, padahal ada kriteria kitab mana yang boleh kita beli. Bukan asal beli. Tengok-tengok dalam kitab tu penuh dengan perkara khurafat. Ya, bahkan ada ilmu sihir di dalamnya. Ya, dan ini banyak berlaku. Baik. Yang ma'ruf dan yang mungkar, dan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Jadi ini di antara perkara-perkara yang menjadi kewajipan untuk seseorang itu mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana dia akan terselamat? Ya, khawatir nanti ya bila dia kembali ke negeri akhirat, rupa-rupanya dia terjatuh dalam perkara yang membinasakannya di negeri akhirat. Sebab itulah ilmu ini adalah merupakan perkara yang sangat urgent, sangat penting, menjadi pakaian. Ilmu ini, ilmu syar'i, dia lebih diperlukan oleh jasad dan ruh berbanding dengan makan minum. Makan minum ada waktu dia, hanya sekadar untuk memenuhi nafsu, lapar, sedap. Tapi ilmu untuk memenuhi keperluan ruhiyah, supaya dia menjadi orang yang menikmati lazatnya dalam beribadah kepada Allah. Seorang Muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Jadi ada dua perkara. Ya, seorang Muslim hendaklah dia memahami agamanya dengan benar, kemudian dia mengamalkannya. Betapa banyak kaum muslimin yang tak faham agamanya, dia beramal, asal beramal, pincang. Ya, pincang. Ya, wuduknya tidak sesuai dengan sunnah, solatnya tidak sesuai dengan sunnah, bacaannya tidak sesuai dengan sunnah, tunggang langgang baca Fatihah, ya, baca wirid-wirid, doa-doa yang ada dalam solat itu banyaknya salah. Itu kan merugikan. Puluhan tahun dia berjalan dengan amalan seperti itu, belum lagi amalan-amalan yang lain. Dan dia tidak ada keinginan untuk memastikan bacaan-bacaannya itu adalah bacaan yang benar. Ya, kerana itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Nak bahagia bukan dengan kekayaan harta benda, kenikmatan, kemewahan, bukan. Pakaian yang cantik, yang indah, saham berjuta-juta, bukan. Ya, kebahagiaan yang hakiki adalah dengan meraih ilmu yang bermanfaat. Apa bukti dia? Buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikmati tugasnya sebagai seorang rasul, mengajak umat dengan ilmu. Dengan ilmu itulah yang menjadi nur untuk mereka berjalan di atas jalan kebenaran dan tidak terjatuh dalam amalan-amalan kejahilian, kesyirikan, khurafat dan berbagai lagi. Baik. Kemudian kita masuk bahagian A. Itu adalah mukadimah penting. Beberapa perkara yang hendaklah kita maklumi. Baik, menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ada kadang-kadang orang baca begini, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimat." Tambahan itu tidak ada. Dia mati takat ni je, muslim. Bila sebut muslim, kaedahnya termasuk sekali muslimat. Boleh faham? Ya, jadi wajib. Wajib apa di sini? Wajib syar'i. Ya, kalau tidak menuntut ilmu syar'i, berdosa. Berapa banyak orang yang berdosa bila mereka tidak mempelajari ya ilmu syar'i. Fardu ain. Wajib belajar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama tafsir dengan tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Al-Qurtubi, yang meninggal pada tahun 671 Hijrah. Imam Qurtubi ini berasal daripada Andalusia, Spanyol. Ya, ketika mana kerajaan Islam menguasai Spanyol yang dikenali sebagai Andalusia. Menjelaskan bahawa hukum menuntut ilmu terbagi dua. Pertama, hukumnya wajib. Ya, ini sebenarnya bukan Imam Qurtubi saja, semua ulama sepakat. Tapi mendatangkan pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah.
Ya, hukum wajib contoh apa? Menuntut ilmu tentang solat, zakat dan puasa. Inilah yang dimasukkan dalam riwayat yang menyatakan bahawa menuntut ilmu itu wajib, fardu ain. Ya. Dan apa saja yang mengantarkan kepada kewajipan itu pada masa yang sama menjadi wajib. La yatimul wajib illa fahuwa bihi wajib. Kaedah. Apa-apa yang wajib, yang menjadi wajib, maka jalan kepadanya juga menjadi wajib. Boleh faham? Itu kaedah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu taja Syakir, suruh dia tulis. Ma la yatimu Wajib illa bihi fahuwa wajib. Betul tak? Statementnya tu. ma la yatimu wajib illa fahuwa wajib. Ma la yatimu wajib Illa tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali yang yang membawa kepada, yang menyampaikan kepada yang wajib. Contoh, solat wajib tak? Solat 5 waktu. Ya, solat tak akan tertunai bila aurat tidak tertutup. Jadi memakai pakaian untuk mendirikan solat, untuk menutup aurat wajib atau tidak? Ketika itu jadi wajib pakaian ni. Tapi di luar solat kalau tak pakai baju, tak tutup aurat, wajib tak? Tak bergantung. Kalau duduk dalam bilik seorang-seorang, taklah. Kalau dia khayal ramai, maka wajib. Boleh faham? Tu. Tadi dalam Senayan ni. Tanya Syakir. Tanya. Bahasa Melayu. Sesuatu yang membawa kepada yang wajib, maka dia adalah wajib. Jalan untuk menyampaikan pada situ, maka dia wajib. Ya. Contoh, ilmu, menuntut ilmu wajib. Jadi apa-apa jalan yang membawa kepadanya jadi wajib. Ya. Tu. Jadi hukum wajib seperti menuntut ilmu tentang solat. Solat itu wajib. Maka wuduk itu menjadi Tapi wuduk bukan semestinya kita laksanakan untuk solat, betul kan? Tapi bila kita nak solat, wuduk tu jadi wajib. Boleh faham? Ya. Bila kita nak solat, mandi wajib itu adalah wajib bila kita nak solat, betul kan? Lagi kita tak solat, kita tak mandi wajib, okey tak? Boleh tak? Boleh. Tapi bila nak mendirikan solat, kena mandi wajib. Sebab itu dalam bulan Ramadan, kalau kita berjunub ataupun bermimpi, maka kita tetap boleh berpuasa sampai lepas waktu sahur. Waktu sahur boleh dikemudiankan. Tapi bila sampai waktu nak solat, maka mesti mengangkat hadas. Jadi taharah, solat, wudu, tayamum dan lain-lainnya yang membawa kepada kewajipan untuk mendirikan solat, apa-apa yang menyokong dia, maka dia jadi wajib. Baik. Kemudian yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Ya, maknanya ini sedang bahasa orang kita kata apa? Sebahagian daripada umat Islam melakukannya, yang lain tak payah. Dan ini adalah ilmu-ilmu tambahan. Biasanya para alim, para ustaz, para tok guru, seperti menuntut ilmu tentang pembahagian berbagai hak. Contoh ilmu warisan, ilmu faraid, tentang pelaksanaan hukum had, qisas, hudud, ta'zir dan sebagainya, cara mendamaikan orang yang bersengketa dan semisalnya. Boleh faham? Contoh, membaca Al-Quran dengan bertajwid wajib. Tapi mempelajari ilmu tajwid, dia fardu kifayah. Faham? Kalau ni nak tahu ni, hukum ni, mim bertemu ni apa? Ya, ba, huruf iqlab. Apa ni kalau bertemu ni? Izhar ni apa? Idgham ni apa? Idgham ma'al gunah ni apa? Ni waqah apa ni? Waqah tam. Ya, ni apa mat asli, mat tabi'i, macam-macam mat ada dia. Ya. Ni semua nak tahu istilah-istilah itu. Ya, itu adalah fardu kifayah. Tapi baca Al-Quran itu dengan betul tajwid makhraj hurufnya adalah wajib. Walaupun dia tak tahu ni hukumnya izhar, ya, ataupun ikhfa, iqla dan sebagainya. Boleh faham? Tapi bukan bermakna dengan itu tak payah belajar. Tak. Dia tetap dituntut untuk belajar. Sebab untuk menyampaikan pada orang lain, supaya ilmu itu tetap terpelihara, tersambung dari satu generasi ke satu generasi. Dan ditambah pula setiap orang mampu. Betul kan? Mampu. Kalau belajar ilmu dunia matematik daripada darjah 1 sampai universiti, tiap semester belajar. At the end tak pakai satu pun, yang pakai campur tolak kali bahagi. Itu pun handphone tolong kira. Habis usia. Maka kalau dalam urusan dunia
Yang tak fardu itu, kamu belajar sungguh-sungguh bermati-matian, pecah kepala-kepala, ya, untuk menyelesaikan satu rumus, apatah lagi dalam bab ini. Contoh, fardu kifayah, iaitu tentang solat jenazah. Betul kan? Solat jenazah dia fardu ain atau fardu kifayah? Belajar dia tu. Ya, melaksanakan dia pun sama. Tapi kalau dalam satu keluarga tu, tak ada seorang pun anak lelaki dia yang pandai solat jenazah, tak belajar. Ya, itu aib yang sangat besar. Nanti mak ayah meninggal, swasta pada masjid. Padahal dia ada. Apa faedahnya? Ada anak-anak ramai, 10 orang, 15 orang, seorang pun tak pandai nak menguruskan jenazah. Daripada saat nak mati, memandikan, mengkafankan, mensolatinya, memakamkannya di perkuburan, semua orang lain buat. Ini masalah. Ya, ketika itu maka dituntut sangat-sangat. Kita kena letak hukum. Jadi fardu ain bagi kita, fardu kifayah. Kita kena belajar. Sebab kita yang lebih dekat. Itulah perkhidmatan kita yang terakhir untuk orang yang memiliki kedekatan, apatah lagi mak ayah kita yang kita sayangi. Betul kan? Kita yang memandikannya, pegang ni ayah ni, yang membesarkan aku, yang mesra sayang pada kami, love, ling, kan, long, macam Kak Long, Kak Su. Inilah ayahnya, inilah maknya. Ya, nampak tak? Kalau orang lain buat, ada perasaan macam tu. Masjid pun tak nampak. Pinjam aku pun tak payah hutang-hutang. Habis. Ya, solat pun tak ikhlas. Macam mana? Nak dapat manfaat daripada orang hidup pada orang mati. Tapi kalau anaknya penuh dengan keikhlasan, kasih sayang, lemah lembut, ya, sama-sama mengkafankan ayahnya, menjaga aibnya, seorang pun tak tahu. Angkat nanti kerandanya di atas belakang masing-masing. Anak ada 10, kita kata boleh angkat. Jarak setakat setengah kilometer, tak payah pakai van, bawa, ikut sunnah, jalan bawa. Sambil bawa ingat satu hari nanti kita pun seperti begitu. Dia mengingat kenang jasa ayah kita, mak kita yang kita tanggung itu. Dulu kita kecil-kecil dialah yang menanggung. Ya, sampai kain pelekat, kain batik nak terlondih, pegang anak kiri kanan. Mak ayah dulu tengok anak ramai dekat-dekat, setahun 2 orang. Awal tahun seorang, hujung tahun seorang. Tak habis menyusu dua-dua kiri kanan susu. Tu mak-mak orang zaman dulu. Sekarang taklah, jarang. Belum habis pantang lagi dah pergi ke ladang menuri getah. Nak membesarkan anak. Jadi sungguh satu perkara yang menakjubkan, yang tak dapat difikirkan oleh akal yang waras. Tiba-tiba kematian ibunya tidak dia uruskan. Padahal dia daripada kecil sampai ketua, tetap ibunya mengambil perhatian. Walaupun dah berumah tangga, tetap ibunya bertanya khabar. Ketika dia susah tanpa diminta, maknya bagi duit pada dia lagi. Bahkan mak mencarikan jodoh untuk dia. Mak bayar separuh lagi duit untuk dia berkahwin. Macam-macam mak ayah dia buat. Tiba-tiba ketika kematian, dia boleh buat tak tahu, dia boleh swasta kepada ahli masjid. Ni anak apa ni? Ni bahasa kasar ni. Boleh faham? Bukan susah pun nak belajar fardu kifayah ni tentang pengurusan jenazah. Solat jenazah, solat yang paling senang di atas muka bumi dan paling cepat. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Allahu Akbar, tak perlu baca pun. Tak perlu baca doa iftitah. Tak ada dia. Terus langsung Fatihah. Tak ada baca surah lepas tu. Angkat habis Fatihah, baca selawat pada Nabi SAW. Selawat Ibrahimiyah tu dalam solat. Takkan tak pandai, kecuali anak tu memang tak solat sampai kedua. Ya. Tak pandai nak baca selawat Ibrahimiyah, mustahil. Baca selawat yang paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan yang tu yang pandai. Tapi ikhlas. Anak tentu ikhlas. Allahu Akbar. Baca doa untuk ayah kita. Kalau ayah kita depan tu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan ila akhir doa. Kalau tak hafal, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Senang tak? Ya Allah, ampunlah baginya ayah aku ni. Ya Allah, ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Bayang anak yang penuh keikhlasan memohon keampunan. Di belakang tu pula anak-anaknya yang berbelas, cucu-cucu yang berpuluh, cicit-cicit yang beratus tu. Nabi SAW sebut ada 70 sampai 100 benar imannya, benar akidahnya, maka syurga untuk jenazah tersebut. Siapa yang paling ikhlas sekali terhadap ayah ni atau mak ni? Siapa? Anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Belajar. Ni tak belajar, tu yang tak pandai. Padahal tak sampai sejam dah pandai dah. Tapi tak ambil tahu. Ni agama, bukan kita private pada orang. Kita yang bertanggungjawab. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Tak tahu apa dah nak baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Khalas. Terus pergi angkat, bawa masuk. Itulah sunnah.
Yang memayahkan ni apa? Yang memayahkan ni Allah, lepas tu dia wirid dah pula, dia tahlil dah pula. Ya, kemudian dia baca doa lagi panjang daripada 4 takbir tadi. Kemudian nak angkat tu tanyalah pula makmum, apa khabar mayat ini? Baik, baik. Ya, kemudian sambil-sambil berdoa tadi tu bagi pula duit seorang RM50 dalam poket. Kemudian nak angkat selangkah Al-Fatihah, selangkah Al-Fatihah, selangkah Al-Fatihah. Ini semuanya ya perkara-perkara yang membinasakan. Perkara-perkara yang luar daripada sunnah Nabi SAW. Itu yang payah. Kemudian nak solat tadi, nak usolli. Macam mana nak usolli ni? Usolli apa ni, solat jenazah nak baca macam mana? Tak ada dia, terus niat saja. Boleh faham? Jadi naklah kedua ibu bapa mewasiatkan kepada anak-anaknya. Kalau ayahnya besok meninggal, maknya meninggal, pastikan anak-anak itu sendiri yang mengurus dari A sampai Z. Ya. Dan maklumkan kepada pihak masjid dan surau. Izinkan kami anak beranak yang akan menguruskannya, cuma minta bantuan daripada ahli masjid buat pemantauan, duduk sekali. Seorang sudah, jangan duduk promo semua ramai-ramai tengok ketika mandi dan sebagainya. Aib. Nampak? Pihak masjid pasti memaklumi. Ya. Memaklumkan kepada mereka. Dan yang terbaik, ayah maknya tulis wasiat siap-siap. Supaya nanti boleh tunjuk kat sini ayah saya wasiat, kami adik-beradik yang akan mengurusannya. Cuma minta kerjasama daripada pihak masjid surau dalam bab-bab ya, dokumentasi dan sebagainya. Untuk pergi ke kuburan dan dapatkan kubur dan sebagainya. Boleh faham? Ingat. Ya. Kita sendiri ya, anak-anak dididik atas agama. Jangan sekali-kali berikan pada orang lain. Ya, itulah nikmat kenangan yang terbaik, yang terindah dalam hidup ni apa? Bila kita kenal mak ayah kita, kita dah menguruskan ayah dan ibu kita. Bila ada keinginan, pasti Allah akan mudahkan jalan. Ada orang kita ni duduk jauh, duduk Penang, duduk Selangor, ayah duduk Pahang. Ya, kalau ayah kita mati, tak sempat kita. Memang tak sempat. Dia dah niat macam tu dah. Padahal dia tahu, minta pada Allah. Aku berniat, ya Allah, jika ayahku meninggal, mak aku meninggal, ketika itu kau permudahkan agar kami dapat menguruskan segalanya. Allah takdirkan ketika mak ayah dia meninggal, dia berada di kampung. Betul kan? Tidak berada di kampung, dekat di kawasannya dan boleh dia pergi. Tapi kalau ada niat, kita orang jauh, ya kita serahlah pada ahli karya, memang. Maka ketika itu dia terhalang. Ingat, perkataan adalah permohonan, doa. Kalau kita ada keinginan, Allah akan makbulkan. Baik, yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah seperti menuntut ilmu. Ada surah sudah. Sebab itu tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Ya, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang dapat melakukannya, atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Jadi ini adalah kewajipan sekelompok manusia sahaja. Ya, apa ni? Fardu ain semua wajib tanpa kecuali. Fardu kifah ya. Sebab itu Quran sebut macam mana, wa makan al-mu'minuna liyunziru kafah, liyunziru. Jom baca sebenarnya ayat tu. Wa makan al-mu'minuna liyunziru kafah, betul? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Adalah ada sebahagian daripada kelompok yang keluar, bukan semua pergi perang, sebahagiannya pergi untuk ilmu. Untuk apa? Balik mengingatkan umat kaumnya. Itu fardu kifayah. Ya. Jadi contoh dalam keluarga kita. Keluarga siapa-siapa lah. Bukan semuanya semua pergi belajar ambil jurusan dunia, doktor jadi engineer berbagai-bagai. Sekurang-kurangnya ada satu pergi menuntut ilmu agama, supaya nanti balik dia boleh jadi rujukan pada adik-beradik dia, keluarga dia, ajar adik-beradik dia. Dan apatah lagi kalau keluarga tu semuanya pergi menuntut ilmu, memberi kebaikan pada umat. Betul kan? Sebab profession yang paling mulia apa? Ad-da'watu ilaih, mengajak manusia kepada Allah. Kerana dia adalah profesionnya seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ketahuilah, menuntut ilmu adalah satu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Ya, orang yang berilmu dapat pahala. Menuntut ilmu daripada kecil, ilmu akhirat. Menuntut ilmu dunia pun dapat pahala, tapi pahalanya tak sebanding menuntut ilmu syariat. Takkan sekali-kali sama. Sebab apa?
Ilmu syariat adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu dunia untuk kegunaan dalam mencari rezeki dunia. Tu. Tapi bila dikaitkan dengan akhirat, maka dia bernilai pahala. Baik. B. Kita sampai B. Untuk malam ni, dua topik, dua tajuk. Menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju syurga. Tu poin yang kedua. Poin yang pertama, wajib. Ingat, kita ni selagi usia di kandung badan, wajib belajar. Setelah selesai ilmu fardu ain, takkan selesai. Betul kan? Ilmu tentang Allah Ta'ala, ma'rifatullah, banyak ilmunya. Ya, tauhid al-asma' was sifat. Tak habis belajar. Belajar daripada kitab yang paling nipis, tengah, ya, detail, kemudian detail lagi. Ya, baca Al-Quran, kita akan bertemu dengan nama-nama Allah, kita akan bertemu dengan sifat-sifat Allah. Tu. Belajar pula tentang Nabi SAW. Kena tahu biografi Nabi SAW dan perjalanan hidupnya, faedah-faedahnya. Melihat pada hadis-hadis Nabi SAW, barulah kita akan terbuka keluasan kita tentang, ya, hakikat agama. Sedikit-sedikit Allah akan bagi. Ya, sebab itu habis usia. Ya, kita tengok para ulama dulu menghabiskan seluruh usia mereka dalam menuntut ilmu, puluhan tahun. Hilang kenikmatan waktu kecil tu. Tak sempat nak bermain, betul kan? Penuh dengan ilmu. Sibuk. Ya, mujahadah tahap tinggi. Dulu menuntut ilmu tak sama macam sekarang. Sekarang menuntut ilmu mewah, makan sedap-sedap. Hari Jumaat nasi biryani. Kalau kat asrama, buah apple, ayam masak merah. Dulu belajar, ya Allah, makan sekali sehari. Nasi dengan lauk toge aja. Nasi lauk toge. Ya, 5 orang duduk satu talam. Tu belajar kat Indonesia. Betul kan? 8 orang. Duduk sikit-sikit, copot ambil. Ya, toge saja. Hari lain pula tempe saja. Ingatkan ayam. Kalau ayam bukan seorang seketul, seketul. 5-6 orang makan. Ya. Hari esok pula pucuk ubi. Pucuk ubi lah. Makan. Nampak tak? Siapa yang pernah menuntut ilmu cara begitu saja akan merasa nikmat. Tapi apa jadi pada mereka? Menjadi alim, ulama rabbani. Masya Allah, banyak ilmu dalam dadanya. Menakjubkan. Sekarang Masya Allah, belajar nikmat. Ya, bilik aircon tak salah, tapi menyebabkan kurangnya himmah, kesungguhan. Sebab terlampau selesa. Duduk dalam kelas, menggelamun. Sedap ni kerusi duduk macam ni. Aircon lagi, kipas lagi, lena. Keluar kuliah, main bola. Ya, nongkrong. Lepak dekat kantin. Awet lalu, wiwit. Lepas keluar kuliah. Kuliah apa? Syariah. InsyaAllah. Pergi universiti tengok. Bukan semua, tapi itulah dia. Berbeza. Dulu Masya Allah para ulama zuhud. Ya, bukan saja berjalan dengan ilmu, dengan amal sekali. Hidup sunnah, penampilan, pemakaian, solat malam mereka, menghidupkan zikir-zikir, baca Quran, dididik tarbiyah dan taklim berjalan seiringan. Sekarang alim, tapi setakat ilmu sajalah. Akhlak buruk. Ya, penampilan tak nampak macam orang menuntut ilmu. Pakai topi sudu, bukan kopiah. Grand tu, topi sudu. Jurusan apa? Tafsir Quran. Tafsir Quran macam ni penampilan. Pakai topi sudu. T-shirt Manchester United. La ilaha illallah. Seluar jean, fit body. Tak in. Tu dia. Macam mana nak jadi ustaz macam tu? Tu kelebihan tu, belajar kat pondok, tengok penampilannya, hidup dia. Nampak tak? Ada pro and con. Sebab tu kena ilmu dan amal berjalan. Sebab tu ilmu saja kalau tidak ada tarbiyah, cacat. Sebab tu sistem bertaraki, mengurusi kaedah-kaedah seperti mana yang dipelajari di ma'had-ma'had, ya, di pondok-pondok dan sebagainya, ia berjalan seiringan. Kalau universiti, it's up to you. You manage your life. Betul kan? Solat subuh pun subuh gajah. Solat pun tak berjemaah dalam dom saja. Ambil jurusan apa? Tafsir Quran. Ambil jurusan apa? Usul fiqh. Ambil jurusan apa? Hadis. Masya Allah. Kalau tak kejut, tak bangun dia.
Tapi kalau belajar ya di mana para murabbi didik ya, macam sekolah-sekolah tahfiz tu, cuba tengok. Pagi dah tunggu hijau bangun. Bangun awal, solat tahajud, kemudian baca Quran sebentar masuk waktu subuh. Lepas subuh sekejap lagi, rehat sekejap, makan, sambung balik. Qaidullah. Ya, tidur tengah hari, hidup sunnah, jalan tu. Itu sistem dia. Tapi kalau sistem universiti tak jumpa. Itu bergantung pada diri sendiri. Ya. Tapi kalau sistem selain daripada itu, masya-Allah akan hidup. Tapi ada pro and con. Ya. Maka kita sendiri yang menentukan, we decide. Ya. Sebab itu dalam menuntut ilmu nanti akan datang kaedah, akan datang pada bahagian E. Bahagian E ni. Pengertian ilmu yang bermanfaat, adab-adab dalam menuntut ilmu. Iaitu mesti ilmu itu untuk diamalkan. Belajar terus beramal. Ya, baik. Menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju syurga. Setiap muslim dan muslimah ingin masuk syurga. Semua kita ni nak masuk syurga. Orang jahil nak masuk syurga, orang pandai nak masuk syurga. Ya, orang jahat pun nak masuk syurga, orang taat apatah lagi, semua kita nak masuk syurga. Percaya kita sebab kita beriman. Maka jalan untuk masuk syurga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya. Nak masuk syurga mesti menuntut ilmu. Syarat dia. Sebab apa? Sebab seluruh amal-amal yang kita lakukan itu perlukan ilmu. Seseorang tak akan dapat melaksanakan ibadah dengan benar, diterima di sisi Allah kalau tidak didasari dengan ilmu. Betul kan? Dia tengok orang solat, dia pun solat. Dia dalam solat tu dia garu sana, dia pegang sana, dia senyum sana, dia tengok sana, dia toleh sini. Ya. Itu kan tanpa ilmu kejahilan. Tak tahu apa yang menyebabkan terbatal. Ya, terbatal solatnya, terbatal pahalanya, tak tahu dia. Asal solat sudah. Dia wudu ikut dan dia wudu. Buka paip kuat-kuat, dia laju. Dia macam naik perahu ke depan ke belakang. Reverse, move ke depan. Forward, depan. Belakang, dia tarik tangan dia. Macam orang sedang apa? Menggergaji. Gergaji. Letak kaki, buka air kuat-kuat. Tengok, pusing kiri kanan. Dah siap. Lagi kiri kanan. Left and right. Pergi solat. Solat pakai seluar t-shirt pendek. Waktu rukuk nampak buntut belakang tu, celah-celah buntut nampak. Bagi salam. Orang bagi salam, dia pun bagi salam. Bila kita cek Fatihah, rupa-rupanya dia tak pandai Fatihah. Saya hafal dia, saya tak belajar. Saya hafal Ya Rumi. Ya Allah. Baca pula confident tahap tinggi sebelah kita. Kuat bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Amin. Macam tu, macam orang belat. Waladolin. Habis. Tengok umur, ya Allah. Dah tinggi daripada kita. Ya, umur pun tua daripada kita. Kasihan. Tu kalau tak belajar macam mana? Beramal ibadah dalam keadaan jahil. Kasihan tak? Itu satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh. Kadang-kadang kita tengok orang tu, Masya Allah, penampilan serban jubah, always before time di surau, jadi muazzin. Tapi bila kita tanya, rupa-rupanya tak pandai baca Quran. Ini bukan cerita reka-reka, cerita betul ni. Sebab orangnya sendiri menceritakan, duduk depan. Kasihan nak belajar Quran, saya langsung tak pandai, menangis. Pergi ke haji, umrah, dia hafal. Duduk di Masjidil Haram tak tahu nak buat apa. Orang baca Quran, seronoknya tengok, mengalir air mata. Nak berzikir, takatlah kat mana berzikir. Tak rasa nikmat, baca Quran, tapi tak boleh. Balik carilah tok guru nak mengajar. Allah bagi hidayah. Nampak tak? Ni. Sedih tak? Kalau dia tak pandai baca Quran, macam mana dia solat? Jangan hangkan nak faham solat tu sendiri. Kalau kita solat dalam keadaan tak faham, ya Allah, rasa ruginya lah. Solat boleh tak faham. Ya. Sebab itu orang-orang menyindir kita. Ya. Kitab yang paling banyak dibaca di atas muka bumi ni Quran. Tapi kitab yang paling tak difahami di atas muka bumi ni Quran juga. Majoriti umat manusia Islam ni baca Quran. Dia pandai baca Quran, dia pandai. Tapi tak faham apa yang dia baca. Musibah sungguh. Nampak tak? Sebab apa? Dijauhkan ilmu itu. Penjajah datang, dia menjajah negara-negara orang Islam yang sebelum tu bahasa Arab jadi bahasa pengantar. Cuba tengok tanah Melayu ni. Dulu bahasa pengantarnya apa? Tulisan Jawi, bahasa Arab. Dia ajar di pondok-pondok. Kitab-kitab tu, tulis Jawi. Bagi faham agama. Bila pandai Jawi,
pandai Al-Quran. Betul? Sebab tu dulu orang tua-tua dia tak pandai baca Jawi. Dia ada di antara mereka tak pandai baca Jawi. Tapi bila dia pandai baca Quran, dia pandai pula baca Jawi. Dia terbalik. Masya Allah. Ya, jadi dia dua-dua pandai. Tapi bila datang penjajah, dia buang bahasa Arab. Dia bahasa Arab pun asal. Dia sebab apa? Sebab itu kosakata. Cuba kita baca bahasa Melayu sekarang. Banyak tak bahasa Arab dalam tu? Tu banyak datang. Para ulama dulu pandai. Dia nak mendekatkan, mengakrabkan masyarakat tu dengan bahasa Arab, dia masuk sikit dalam kitab-kitab tu. Tu. Ya. Macam awal tu bahasa Arab. Awal. Ya, ada pun yakni bahasa Arab. Ya, walau walaupun laukana. Ya. Apa lagi? Harus banyak. Iklan, nikmat, syukur, sabar, semua tu bahasa Arab. Mungkin. Sahabat. Love tak lah. Link pun tak ada. Itu bahasa Inggeris. Banyak tak? Cuba buat assignment, tugasan. Dalam setiap kataan tulisan ni kita cari. Banyaknya jumpa bahasa Arab. Bijaksananya para alim ulama dulu. Nak mengakrabkan diri kita tu dengan Quran. Masuk dalam bahasa Melayu. Nak usir sedikit bahasa Sanskrit dulu tu. Kalau tidak, bahasa Sanskrit yang mendominasi bahasa Melayu. Sebab dulu asalnya Hindu. Tapi sekarang dah terbalik lah. Bahasa Inggeris pula banyak masuk. Kita sangat committed untuk sekian-sekian bahasa Inggeris. Yang inovasi bahasa Inggeris. Apa sajalah banyak. Komitmen sama tadi, committed. Lain contoh bahasa Inggeris. Apa bahasa Inggeris? Banyak kan? Apalagi nak sebut sekarang. Dan bila kita baca, kita akan jumpa banyak. Ya, doktrinisasi, doktrin bahasa Inggeris. Ya. Tu. Dan sebagainya lah. Jadi bahasa Arab ini Masya Allah. Ya. Dulu para ulama bijaksana. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini. Ini hadis yang sangat terkenal. Masyhur ni. Di mana kita jumpa ni? Arba'in An-Nawawiyah. Hadis riwayat Muslim. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu. Baik, terus wa man saraka terus sampai habis. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta'a amaluhu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Ini hadisnya ya adalah hadis yang paling asas yang dihafal oleh kebanyakan pelajar-pelajar. Kalau sekolah tahfiz ke apa ni, belajar ni hadis ni hafal. Arba'in An-Nawawiyah 42. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hamba selama mana hamba tersebut sentiasa menolong saudaranya. Baik. Fokusnya di mana? Yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kalau nak mudah masuk syurga, lazimilah majlis ilmu. Kita ni termasuk tak yang dimudahkan untuk ke syurga? Sebab tu bila ada majlis ilmu, duduk. Jangan melarikan diri, menyibukkan dengan perkara yang lain. Itu tipu daya iblis. Sebab duduk saja kita dapat nikmat, iaitu Allah melorongkan kita mudah masuk syurga. Ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya.
Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar nasabnya. Ni hadis ni kita dah syarah dulu dalam Arba'in An-Nawawiyah. Rujuklah di situ. Mengandungi fawaid yang banyak sekali. Ya. Kalau dari jurusan ilmu, memberikan khabar gembira. Ya. Sebab itu Nabi SAW sangat memuliakan orang yang datang menuntut ilmu pada Nabi SAW. Sebab salah satu faedah hadis ni. Tengok dalam hadis lain apa kata Nabi SAW. Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat membentangkan sayap untuknya kerana redha terhadap apa yang dia lakukannya. Ini semuanya hanya dapat dirasai kemanisan dan kelazatannya dengan iman. Sebab itu orang yang cinta pada majlis ilmu ni, itu nikmat yang paling agung, merupakan syurganya di dunia. Duduk dalam majlis ilmu, dia tak pernah berkira tentang masa. Jap-jap tengok jam, pukul 9 dah. Bila ustaz nak berhenti? Nampak je. Hai lajak. Tu something wrong somewhere. Hati sakit. Hati sakit apa? Nafsu? Amarah ke? Al-lawamah? Al-lawamah. Dia sakit tapi dia menyesal. Dia lawan. Tak apalah, sabarlah sikit. Hari Jumaat. Ya, tomorrow holiday. Doesn't matter. Extra time. Just a little bit only. Plus 10 minit. Kalau dalam urusan dunia, 3 jam tak apa lagi duduk depan TV. 3 jam duduk di handphone tengok satu-satu scroll tak apa lagi. Betul kan? Tu. Bila dapat nikmat ilmu, kita akan jadi orang yang tak pernah melihat jam. Tak peduli. Tiba-tiba dah habis. Ya Allah, rasa cepatnya majlis ilmu. Mumtaz. Belajar daripada kesungguhan para sahabat Nabi SAW dalam menuntut ilmu. Tak pernah mengeluh. Tengok kita telah sebut sebelum dia adalah akrab dengan Al-Quran. Ibnu Umi Maktum radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW. Dalam keadaan buta datang, tanya kepada Nabi SAW dalam majlis ilmu. Tanya, datang. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta wala yu'ta wala yu'ti. Al-ilmu yu'ta Tak. wala yu'ta illa Alai. Masya Allah, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tengok para sahabat punya akhlak yang agung. Ya. Cuba tengok ni. Nabi SAW, kita pernah ajukan soalan ni. Apakah berapa lamakah kuliah yang paling terlama Nabi SAW kepada para sahabat? Lepas subuh. Lepas subuh sampai Sebelum maghrib. sampai tenggelam maghrib. Tenggelam maghrib. Tenggelam maghrib pula dah. Tenggelam waktu asar. Tergelincir matahari, tenggelam matahari, terbenam matahari. Lama tak kuliah? Para sahabat mengeluh tak dengar dengan perhatian. Tak ada breakfast, tak ada tea break, tak ada lunch, tak ada tea time. Tak dinyatakan dah hari tu. Nabi SAW lepas saja subuh, bagi salam, terus naik mimbar, sampaikan ceramah. Ceramah terpanjang. World record sampai sekarang. Mana ada orang bagi kuliah macam tu? Tok guru mana pun tak pernah buat gitu. Betul kan? Ada tok guru. Lepas subuh mengajar. Mengajar tak berhenti sampai zuhur. Makan tidak, apa tidak, non-stop. Masuk zuhur, solat zuhur. Lepas zuhur, naik balik, ceramah lagi. Duduk balik atas kursi ni. Sampai asar. Azan, solat. Selesai bagi salam, sambung balik kuliah. Sampai maghrib. Ada tak begitu? Melainkan Nabi SAW saja. Melainkan para sahabat saja yang duduk dalam majlis Nabi SAW itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorangnya Huzaifah radhiyallahu an. Dia hafal seluruhnya. Huzaifah radhiyallahu an atau Abu Hurairah antara dua. Bayangkan, lama sekali. Dan banyak lagi di kes-kes yang lain Nabi SAW menyampaikan kuliah pada para sahabat. Tengok hadis-hadis yang panjang. Itu lama masanya. Tak mengeluh, bersabar. Jangankan itu, solat Nabi SAW. Solat yang terpanjang. Rakaat pertama saja 3 surah. 3 surah yang pertama dalam Quran berapa banyak? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya Allah. Tak ada seorang yang mampu lah. Ya. Sampai kelenguh-lenguh kawan dia ikut belakang dengan Nabi SAW. Siapa dia? Siapa yang ikut Nabi SAW? Ibnu Mas'ud ni, tak silap. Radhiyallahu an. Tak tahan juga dia. Tapi bersabar. Masya Allah. Kita lebih 10 minit pun dah semacam. Tengok jam. Bagi sign dengan body language. Tengok macam. Masya Allah. Bersabar. Tidur tak apa. Faham? Tu.
Biar kita berletih, berbayar sedikit tak apa di dunia. Nanti kita akan menikmatinya di negeri akhirat. Baik. Ya, menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu mempunyai dua makna. Panjang juga bab ni. Okeylah. Kita berhenti dulu takat tu, tapi kita nak buat kesimpulan penting. Nanti kita akan sambung balik syarah hadis ini untuk kuliah yang akan datang. Ya. Baik. Kita nak beri beberapa hadis yang lain sebagai tambahan untuk memberikan semangat pada kita tentang ganjaran menuntut ilmu ini. Kalau sini Nabi SAW sebut merupakan jalan untuk meraih syurga Allah. Dia berjalan menuntut ilmu tu, dia berjalan ke syurga. Dan Nabi SAW memberikan kemuliaan pada orang-orang yang datang menuntut ilmu. Ya, dan begitulah juga sunnah pada para guru yang mengajarkan agama. Hendaklah dia juga seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum, akan datang kepada kamu satu kaum yang mereka menuntut ilmu. Datang kepada kamu untuk menuntut ilmu. Ya, sekarang datang sama ada datang secara fizikal atau duduk di tempat yang berbeza dengan menggunakan media. Media sosial seperti Facebook seperti sekarang. Maka disunahkan bagi guru tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Marhaban biwasiyati Rasulillahi wa aftuhum. Katakanlah pada mereka, selamat datang wahai para pembawa, penjaga wasiat Nabi SAW. Dan ajarlah mereka. Ajar mereka. Kalau datang mereka nak menuntut ilmu, ajarkan kepada mereka. Jangan kamu suruh balik. Dia datang daripada jauh. Datang nak dapatkan beberapa ilmu, sampaikan. Walaupun kita keadaan letih ketika itu, dia lebih letih. Sanggup datang daripada utara, datang ke Selangor sebab nak belajar satu ilmu. Ustaz, boleh tak mengajar saya? Nak mengajar apa? Mengajar saya Manzumah Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Saya nak belajar lah Ustaz. Boleh duduk, buka kitab, baca, syarah kat dia. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Datang jauh dia. Jangan kata buat appointment, tidak bagai-bagai. Ini seorang guru yang merahmati murid-muridnya. Masya Allah. Walaupun dia menyembunyikan kesibukan dia, tapi dia berhimmah yang tinggi, muridnya dihargai. Tengok Nabi SAW dalam ucapan yang lain. Marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Thumma yarkubu ba'duhum ba'da hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min muhabbatihim lima yatlub. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu diselimuti oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian mereka satu sama lain saling bertindihan hingga sampai ke langit dunia kerana cintanya pada apa yang dituntut. Dalam hadis lain disebutkan apa? Sehingga ikan-ikan di lautan mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Memang tak? Jadi bila kita mengingat hadis ini, hilanglah keletihan. Hilanglah duduk bersimpuh lama di depan Tok Guru. Nampak tak? Jangan mengeluh. Dalam dunia kamu tak mengeluh, dalam akhirat tiba-tiba kamu nak mengeluh. Ya. Sebab itu orang yang menuntut ilmu ini, dia pasti akan diuji. Sebab itu orang yang berberkah dalam meraih ilmu ni, mereka dapat bersabar di dalam majlis ilmu dan mereka dapat bertahan dengan guru mereka itu. Dulu-dulu banyak guru yang garam. Guru ngaji Quran garam bukan main, pegang rotan. Tak boleh semua piak dia bagi. Belakang ni. Guru-guru garang. Ya, kena guna garang sebab guru tu faham. Kalau aku tak garang ni, tak pandai dia. Sebab apa? Dia tak ada pushing factor. Dia tak bersungguh. Piak sekali. Takut dia. Terpaksa pandai. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Imam Syafi'i rahimahullah sebut dalam syair dia. Isbir ala murril jafa min muallim. Isbir. Bersabarlah. Terhadap keperitan, perilaku kasarnya guru, sang ustaz. Kerana apa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Kerana melekatnya ilmu itu dengan menyertainya. Sebab tu ada orang hafal dewan syair-syair Imam Syafi'i. Ada kitab ni tebal macam tu. Dewan Imam Syafi'i rahimahullah. Masya-Allah.
kali kitab. Dewan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hafal. Sehingga ada ulama yang mensyarahkannya. Baca kitab tu. Motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah mencurahkan ilmu dan pengalamannya di dalam bait-bait syair yang sangat indah. Salah satunya ni. Ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah pesan pada kita, isbir ala murril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaradih. Wa man lam yazuk zullat ta'allumi sa'ah. Ya, sesiapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat, apa jadi? Ia akan meraih, meneguk hinanya kebodohan sepanjang hayat. Sebab tu guru ni, dia bukan hanya mengajar, dia mentarbiah. Dia kenal penyakit yang ada pada murid dia. Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Untuk apa? Untuk membina murid itu agar jadi nanti orang yang berjiwa besar, orang yang memiliki akhlak yang baik dan bersungguh dalam menyampaikan ilmu. Tak membiarkan murid dia. Kadang-kadang untuk guru kita kata apa? Hari ini tak ada kuliah. Kita akan ada kuliah malam ini jam 2 pagi sampai ke subuh. Tu guru nak cek. Wallah, tu guru ni apa hal? Buat tabiat ke apa? Tapi kalau kita seorang yang memahami, memuliakan, menghormati adab terhadap guru, kita taat. Ya. Kita akan bangun. Ya, awal bangun. Tu guru kata pukul 2. Okey. Pukul 1 dah prepare dah. Mandi-mandi, bagi segar badan, solat-solat sikit, baca Quran, dia buat persiapan baca kitab. Baca. Ini para guru dulu begitu. Sebab tu nikmat belajar cara begini. Sebab tu bila kita ada pengalaman dalam kesulitan belajar, kita akan menikmatinya. Dan kita pula akan cuba guna keadaan yang sama untuk mendidik para pelajar. Sebab kita tahu kadang-kadang guru tu berletih dalam kuliah dia. Awal-awal sampai akhir, sikit aja mengajar, selebihnya berletih. Berletih apa? Tuan-tuan ni datang kuliah ni, ya, istiqamah. Bahkan ada di antara tuan-tuan, tiang tu parking lot dia je, orang lain tak boleh tengok. Saya hargai tuan-tuan ni datang kuliah, ceramah kat masjid Ghazwa. Tapi sayang tuan-tuan, tuan-tuan kena datang seperti mana saya datang. Saya bawa kitab, saya bukan ceramah umum. Tuan-tuan bayang, dah 5 tahun dah saya mengajar di sini. Dah 5 kitab habis. Tuan-tuan majoriti semua tak bawa kitab. Ya, pernah saya belikan kitab. Saya bukan jual kitab, saya bagi pada tuan-tuan 1 kitab. Saya buat nota, saya type dan sebagainya. Bukan nak cerita susah guru tu, bukan. Sebab tahu kerugian murid tu. Ini murid pula, tak guru tu mengada lah, belagak nak cerita macam dia lah, terror sangat. Alah bagi percuma lah kitab konon. Tu. Ni murid ni hilang, tak dapat mendapat apa pun. Padahal guru tu nak menyedarkan dia. Rugi dia 5 tahun kalau dia habis 5 kitab. Nanti dia over ustaz tu. Dia boleh jadi tok guru. Jangan ingat nak jadi tok guru, nak jadi ustaz ni kena masuk universiti, tak. Menjadi seorang alim ini bukan lambat atau cepat yang menentukan dia. Bukan lama dia belajar, bukan awal dia belajar, bukan. Yang menentukannya adalah iaitu kesungguhan, kemahuan dan ada cita-cita. Takkan selama-lamanya aku nak jadi mustamir. Satu hari nanti aku nak jadi muallim. Maka bila dia ada cita-cita begitu, Allah Ta'ala pasti akan bagi. Allah Ta'ala ini sesuai dengan persangkaan dan permohonan hamba-Nya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang mengajar tu, tengok latar belakang bukan aliran agama dia ni. Engineer, doktor, pilot, ya, cleaner, tapi jadi ustaz. Belajar di mana? Degree apa tak ada. Dia tak tahu yang kawan tu belajar. Siang malam belajar, bertalaki. Apatah lagi di zaman sekarang, banyaknya online kuliah. Duduk di masjid, istiqamah duduk waktu muda dia. Daripada umur 20 sampai 40. Ya. Ni kitab macam mana kitab ada dia baca. Beza yang membezakan kita duduk dalam kuliah ni di masjid atau di surau atau di kuliah seperti ini, iaitu orang yang berkitab. Bawa kitab, betapa banyak pahala dia dapat. Orang yang mendengar kosong tanpa bawa apa kitab, dengar sampai habis kitab, dia dapat mendengar saja. Tapi kalau dia datang bawa kitab, dia buka kitab, dia baca kitab, dia tulis buat catatan, ya, bawa pergi dan bawa balik, 5 keutamaan dia dapat. Yang tadi hanya 1. Bayangkan 5 setiap hari, setiap kuliah, kali 30 pertemuan,
Yang ini 1 kali 30 ribuan dapat 30 markah. Yang ini berapa? 5 kali 30 berapa? 150 dengan yang ini berapa? 30. Very big gap tu. Bukan satu saat beza nombor 1 nombor 2. Tak, ni tu punya jauh. Ibarat langit dan bumi. Maka dia akan diutamakan oleh Allah di negeri akhirat. Nampak tak? Boleh faham tak? Ni nak bagi faham ni pada para pelajar. Tapi bila kita ceramah hari tu di masjid, orang tak suka. This is the first and the last, you are terminated. Tak apalah, kita dah sampaikan. Sebab budaya masyarakat kita macam tu. Dia datang santai. Yang duduk depan tu bukan orang biasa-biasa. Orang bijak pandai, profesional, bagai-bagai. Tapi dalam bab akhirat tak pandai dia, tak profesional. Jadi kita nak sedarkan seorang guru tu menyedarkan dia. Sebab itu syarat untuk duduk dalam majlis ilmu ni, regardless of your positions, kaya, miskin, hebat, no, bila duduk di bawah pada guru, mesti ada sifat apa? Tawaduk dan beradab dengan guru. Kamu akan dapat keberkatan. Itu dijamin. Sebab tu tengok murid-murid yang sangat dekat dengan guru, khidmat pada guru, adab yang tinggi. Guru datang, tolong ambil beg, letak, ya, letakkan kerusi. Guru dah sudah, tolong isi kitab dalam beg. Nanti hantar tu guru pergi ke kereta keluar masjid, letak situ. Bagi air mineral 1 untuk guru, nanti tu guru minum. Penat dari kuliah. Nampak tak? Adab. Tengok tu guru dulu ajar kita adab. Guru mengaji Quran je dah ajar adab pada kita. Setelah mengaji Quran habis, buat apa? Yang lelaki ambil air di perigi, tolong penuhkan tempayan. Dulu tempayan, letak kat tangga. Nak masuk rumah, basuh dulu kaki, bersih. Yang pelajar perempuan yang mengaji, sapu-sapu sampah, tolong sidai kain, ambil kain, jirus bunga, macam-macam dia bagi. Nampak? Dan guru pun tak kena apa pembayaran. Tapi mak bapak ni bertanggungjawab. Bagi macam-macam, kain belekat, kain batik, buah mangga, buah apa semua ada. Nikmat tu guru. Tok guru sama sekarang nak hantar anak aja datang. Mak ayah tak datang langsung. Nanti ikut kawan tu, ikut kawan yang mengaji tu. Nanti kata kat ustaz, saya nak mengaji. Tanya kat ustaz berapa nak bayar. Betapa kurang ajarnya ibu bapa di zaman sekarang. Tu. Bukan semua ni yang jadi perangai macam ni. Tidak ada adab, kurang ajar lah. Sebab itu tidak ada adab, orang yang bahasa lembut, bahasa kasarnya kurang ajar. Sebab orang sekarang tak boleh kata berlapik lagi lah. Straight forward, blunt, bagi dia sedar. Dalam dunia dah 150 cash on the spot. Belum habis perkataan dah keluar dah 150. Mengaji berapa? Kadang-kadang tanya pun tidak. Berbulan-bulan dah mengaji. Guru tu bukan nak duit dia, tak. Tapi nak adab itu. Daripada seorang ayah hantar anak pada guru. Dulu mak ayah kita hantar anak kita ni pergi guru. Bukan kita pergi sendiri. Bawa, tok guru ni anak saya. Buatlah apa saja. Jangan patah sudah. Tu tok guru. Mak kata pada ayah. Apa dah ayah? Pada tok guru. Buatlah apa saja. Jangan patah sudah. Mana ayah apa? Benarkan tok guru turutan. Jangan bagi patah anak saya sudah. Nak berjalu belakang pun tak apa. Sebab saya pun buat. Dulu orang tua kat rumah. Tu, ada ekor pari kat rumah. Orang tegil. Balik lambat lepas maghrib, kau sempat tu kena itu. Tu jadi orang. Anak sekarang, Masya Allah, psikologi. Dia nak guna kekerasan logi. No, see you in the court. Tu. Wallahualam, cukup saya kata. Faham ni? Ni generasi baru, dia tak jumpa generasi dulu. Sebab tu orang dulu-dulu, Masya Allah, berberkah hidup mereka. Tak pernah marah pada guru. Walaupun di rotan dan sebagainya, tak pernah marah kat cikgu. Betul kan? Marahkan cikgu sangat dihormati. Dihormati pada masa yang sama sangat ditakuti. Tu jadi orang. Walaupun tak cerdik di sekolah, tapi jadi orang yang berguna, berjaya. Anak-anak sekarang, Masya Allah, adabnya telah menipis, terhakis. Sombong, tak menghormati guru, ya, dan pelbagai lagi. Dan yang lebih membinasakan, ya, marah sikit kat cikgu, kau siap cikgu. Tak lagi kereta bercala, tayar pancit, macam-macam dia buat. Tu, upload gambar guru dalam tu, macam-macam lah di zaman sekarang. Jadi ibu bapa wajib mendidik anak-anak agar anak-anak kita memuliakan, menghormati guru, ya, jaga adab. Ya, Masya Allah. Wallahualam. Akan datang lagi penjelasan tentang, ya, penjelasan daripada hadis ini pada muka surat 49. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ya Allah jadikan kita orang yang bersungguh menuntut ilmu, menjaga adab di dalam menuntut ilmu, kerana keberkahan mengiringi orang-orang yang beradab. Ya, sebab itu ilmu ini akan nampak buah berkahnya, ya, sejauh mana ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Dan bermanfaat itu pintu masuknya adalah iaitu menjaga adab-adab di dalam menuntut
yang akan diperincikan pada bahagian ni, bahagian E. A, B, C, D, E, C. Tak. Wallahu alam. Wadih? Fahim tum? Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, nikmat Allah yang tak terhitung. Ya, apa yang boleh kita buat adalah mensyukuri nikmat Allah dengan mendekatkan diri dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ketaatan dan bersungguh-sungguh meneladani Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.